Bab kelebihan jihad dan keluar di jalan Allah. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah menjamin untuk orang yang keluar di jalannya dalam keadaan tidak ada yang mengeluarkannya kecuali kerana berjihad fi sabili, di jalanku, dan kerana keimanan terhadapku, dan kerana membenarkan rasul-rasulku, fahuwa alayya dhamin, ia dijamin olehku, dia aku jamin untuk memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya ke tempat tinggal di mana dia keluar dari tempat tinggal itu, nailam mannala min ajrin, dengan mendapat pahala yang diperolehinya, atau ghanimah. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, tidak ada satu pun luka yang seseorang itu alami di jalan Allah, melainkan ia akan datang pada hari kiamat nanti kahayatihi, seperti keadaan asalnya ketika dilukakan dia. Launuhu launu damin, warnanya adalah warna darah, dan baunya adalah bau kasturi. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, kalaulah tidak kerana akan menyusahkan orang-orang Islam, tentu aku tidak duduk di belakang mana-mana pasukan tentera yang keluar untuk pergi berperang di jalan Allah sama sekali. Tetapi aku tidak mendapati keluasan untuk aku berikan kepada mereka, yakni aku tidak mempunyai kemudahan kenderaan untuk diberikan kepada mereka menggunanya, dan mereka juga tidak mempunyai kelegaan, keluasan, kesenangan. Wa yashuqqu alaihim an yatakhallafu anni, mereka berasa berat, sukar, susah hati sangat jika mereka ketinggalan di belakangku. Walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, aku benar-benar mahu berperang fisabilillah sehingga terbunuh, kemudian berperang pula terbunuh, kemudian berperang pula dan terbunuh. Dengan sanad satu lagi itu seperti itu juga. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda dengan lafaz yang lain, iaitu takaffalallah, tadi tadammana. Takaffalallah, yakni Allah menjamin, supaya dengan tadammana, menjamin kepada orang yang berjihad di jalannya dalam keadaan tidak ada yang mengeluarkannya dari rumahnya itu kecuali jihad fisabilih, di jalannya, dan membenarkan ajarannya, untuk, yakni aku jamin, yakni Allah menjamin untuk memasukkan orang itu ke dalam syurga atau mengembalikannya ke tempat tinggal di mana dia keluar dari tempat tinggal itu, ma'amanala, di samping apa yang diperolehinya berupa pahala ataupun ghanimah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, tidak dilukai sesiapa pun di jalan Allah, dan Allah Maha mengetahui tentang siapakah yang mendapat luka di jalannya, melainkan dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan lukanya itu membuak ataupun memancut. Lukanya itu memancutkan darah, warnanya warna darah, baunya bau kasturi. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan beberapa hadis, antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap luka yang dialami oleh seseorang muslim di jalan Allah, ia pada hari kiamat nanti akan menjadi seperti asalnya ketika ditikam. Ketika ditikam, lukanya itu memancutkan ataupun memancarkan darah. Warnanya warna darah, dan baunya adalah bau kasturi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, kalaulah tidak kerana aku takut akan menyukarkan, menyedihkan, menyusahkan orang-orang mukmin, tentu aku tidak akan ketinggalan di belakang mana-mana pasukan tentera yang berjuang di jalan Allah. Tetapi oleh kerana aku tidak mendapati kemudahan, yakni kenderaan untuk aku berikan kepada mereka, dan mereka juga tidak mempunyai kemudahan untuk mengikut aku, wala tatibu anfusuhum, mereka juga tidak akan senang hati bila ketinggalan di belakangku ataupun tidak pergi bersamaku. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak takut akan menyusahkan orang-orang mukmin, tentu aku tidak akan tidak pergi, tidak ikut serta mana-mana pasukan tentera yang keluar pergi berperang. Bimithli hadithihim, sama seperti hadis mereka yang tersebut tadi. Dengan isnad ini disebutkan ada lafaz ini, iaitu demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, aku benar-benar suka, benar-benar mahu dibunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan. Bimithli hadithi Abi Zur'ah, sama seperti riwayat hadis yang dikemukakan oleh Abu Zur'ah daripada Abu Hurairah sebelum ini. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak kerana aku takut akan menyukarkan, menyusahkan, menyedihkan umatku, la ahbabtu, ini dengan perkataan lain, la ahbabtu, tentu aku suka untuk tidak ketinggalan di belakang mana-mana pasukan tentera yang keluar. Nahwa hadithihim, sama dengan makna, lepas tu hal lain itu sama dengan makna hadis orang-orang lain yang tersebut sebelum ini. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjamin kepada orang yang keluar di jalannya, hingga kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma takhallaftu, sampai ke situlah. Mana hak tengah-tengah tu serupa dengan hak tadi. Nescaya aku tidak akan ketinggalan di belakang, maknanya nescaya aku akan ikut bersama pasukan tentera yang keluar untuk berjuang di jalan Allah. Ini bab kelebihan syahadah fi sabilillah, kelebihan mati syahid di jalan Allah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak ada satu diri pun yang mati, tidak ada seorang manusia pun yang mati yang mendapat apa-apa kebaikan di sisi Allah yang menyenangkannya, mahu kembali pula ke dunia dengan mendapat dunia dan segala isinya, kecuali orang mati syahid. Kecuali orang mati syahid, kerana ia berharap akan dapat kembali lalu terbunuh di dalam dunia ini, kerana dia nampak, telah melihat, dia melihat kelebihan mati syahid. Riwayat daripada Anas bin Malik, beliau menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak ada seorang pun manusia yang masuk ke dalam syurga mahu kembali ke dunia ini. Mahu kembali dengan mendapat apa-apa yang di atas muka bumi ini, apa saja di atas muka bumi ini, kecuali orang yang mati syahid, kerana dia bercita-cita, berharap ataupun mahu sangat kembali, lalu terbunuh 10 kali kerana kemuliaan yang dilihatnya daripada orang yang mati syahid itu. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya, orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang menyamai jihad fi sabilillah azza wa jalla? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu tidak akan mampu melakukannya. Qala, perawi berkata, mereka pun mengulangi pertanyaan itu 2 kali atau 3 kali. Kullu dzalika, pada setiap kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu tidak akan mampu melakukannya. Dan pada kali yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, perbandingan orang yang berjuang di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa, yakni sentiasa berpuasa, yang sentiasa beribadat, yang sentiasa ikhlas,
Patuh kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah. La yafturu min siyam, dia tidak letih, tidak penat, tidak jemu berpuasa, bersembahyang. Jadi dalam keadaan itulah, dalam keadaan tidak penat, tidak letih, tidak berhenti berpuasa dan bersembahyang, sehinggalah orang yang berjuang fi sabilillah itu pulang. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga, nahwahu. Lepas tu riwayat daripada Nu'man bin Bashir, katanya aku pernah berada dekat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seseorang kata, aku tak kisah dah kalau tidak beramal apa-apa selepas Islam, selain daripada aku memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji. Wa qala akhar, yang lain pula berkata, aku tak kisah dah, aku tak peduli dah kalau aku tidak beramal apa-apa pun selepas Islam ini, selain daripada aku memakmurkan Masjidil Haram. Ya, seorang lagi pula kata, jihad fi sabilillah itulah yang lebih afdal, lebih utama daripada apa yang kamu cakapkan itu. Umar pun menegur mereka. Waqala, dengan berkata, jangan kamu angkat suara kamu, jangan geger dekat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ini peristiwa ini, dia kata, Umar kata, pada hari Jumaat. Tetapi bila aku selesai bersembahyang Jumaat, aku masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang kamu duduk perselisihkan ini. Maka Allah azza wa jal menurunkan ayat, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya ayat. Adakah kamu menganggap memberi minum kepada orang-orang yang pergi mengerjakan haji, memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, dan seterusnya orang yang berjihad fisabilillah, tak akan sama. Begitu hingga ke akhirnya. Lepas tu riwayat lagi itu seperti itu juga, serupa dengan hadis Abi Taubah tadi. Seterusnya kelebihan pergi pada waktu pagi dan petang di jalan Allah. Keluar pada waktu pagi dan petang di jalan Allah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepagi di jalan Allah atau sepetang di jalan Allah, ataupun keluar pada waktu pagi di jalan Allah, ataupun keluar pada waktu petang di jalan Allah, lebih baik. Mana satu kali keluar saja, pagi ke ataupun petang, lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang terdapat di dunia ini, ataupun apa-apa yang ada di dalam dunia. Riwayat satu lagi seperti itu juga, kata dia, wal ghadwah yaghduhal abd, pagi, waktu pagi di mana seseorang hamba itu keluar di jalan Allah, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi daripada Nabi SAW, katanya, sepagi ataupun sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, kalaulah tidak kerana beberapa orang dari umatku, lalu beliau mengemukakan hadis seterusnya, dan baginda bersabda di dalam hadis itu, wala rauhatun, sesungguhnya sepetang saja, fi sabilillah, ataupun sepagi saja, khairum minad dunya wa ma fiha, seperti tadi. Riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepagi fi sabilillah ataupun sepetang, khairun mimma tala'at alaihi syams, lebih baik lagi daripada sesuatu, daripada apa-apa yang dinaiki matahari, yang di dunia. Lepas tu riwayat satu lagi daripada Abi Ayyub Al-Ansari juga, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bimithlihi, betul-betul sama dengan riwayat tadi, betul-betul sama, bimithlihi sawa, betul-betul sama seperti riwayat sebelum ini. Sekali dulu. Ini kelebihan berjihad wal khuruj fi sabilillah. Seperti sebelum ni juga kan,
Imam Muslim letakkan bab-bab ni selepas daripada imarah, yang di pemerintahan. Maknanya ini termasuk dalam kerja pemerintah lah ni. Apabila Islam ni memerintah, ada negara, ada cukup dia kena buat benda ni. Dan perlu kepada pemimpin, ada pemimpin untuk melancarkan perang. Apa tu? Perlu ada pemimpin dan ketua. Ada kaitan juga dengan disiplin lah sebenarnya pada ni. Yang disebutkan berkenaan dengan pemimpin dan rakyat tu, hal ni pun termasuk tanggungjawab pemimpin dan rakyat. Dan dia kena ada disiplin dia, peraturan dia, ada ketua dia, ada pengikut dia, dia kena ada. Bahkan hak ni paling penting lah dalam banyak-banyak tu. Dalam perang ni paling penting lah kena ada pemimpin, kena taat kepada pemimpin lebih daripada hal lain. Sebab tu dia letak bab-bab ni selepas daripada al-imarah dulu. Di sini disebutkan tadamman Allah. Dan hadis selepas ni dia kata takaffal Allah. Dalam riwayat Bukhari selain daripada hadis, dia sebut intadaballah, tawakkal Allah. Semua itu maknanya sama. Yani Allah SWT jamin. Allah SWT mengesahkan, jamin, bagi jaminan. Jaminan ni lagu mana? Hak ni hak dalam hadis, hak dalam Quran pun ada. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tu jaminan tu ada dalam Quran. Imam Nawawi pun sebut tu. Jadi jaminan ni kalau dalam Quran tu antaranya. Mana hak dalam hadis ni, hak ni mana besarnya kelebihan orang yang berjihad fisabilillah. Allah SWT beli diri dan harta benda mereka daripada orang-orang mukmin dengan bayaran syurga. Dengan bayaran syurga. Maknanya dengan inna, dia kata sesungguhnya, sesungguh, betul. Allah beli sungguh. Kalau tak sebui kita kata saja, beli pun tak apa. Begitu, beli pun tak apa. Mana jaminan lah. Jaminan kalau beli ni kan, mestilah kita kena beri barang tu bila orang beli dengan kita. Begitu kan hukumnya. Jadi dikatakan Allah SWT ni beli, maknanya benda ni nak sangat, dikehendaki sangat. Lepas tu kita tengok di dalam riwayat ini, dia kata tidak ada yang mengeluarkannya kecuali jihadan fi sabili wa imanan tasdiqan, begitu. Sedangkan dalam riwayat kemudian tadi soal lagi, la yukhrijuhu min baitihi illa jihadun tasdiqu, dengan rafa' situ. Sini dengan nasab dari segi nahwunya. Maknanya kalau di sini illa jihadan, ini jadi maf'ul li ajli, melainkan kerana ni, tak ada maksud lain, tak ada kerana lain. Keluar dia ni pergi berjihad ni tak ada kerana lain, melainkan kerana nak berjihad, kerana membenarkan apa-apa yang Rasul raya. Gitu. Dan kerana beriman denganku, percaya kepadaku. Kalau kita kata hak sal lagi, hak tu jadi fa'il. Jihadun tasdiqu tu jadi fa'il. Mana yang mengeluarkan dia daripada rumah dia tu tak ada lain kecuali berjihad. Mana gitu. Dalam hadis ni kedua-duanya ada. Betul kedua-duanya. Maknanya kalau kita perhati, kita tengok Nabi SAW ni, dia kecek tu, bahasa Arab dia tu kemah. Dengan sebab tu boleh jadi dalil juga. Boleh jadi dalil juga. Kalau hak riwayat bil lafz lah terutamanya, boleh jadi dalil. Sebab di sini dia kata lagu tu, ada juga dia kata lagu lain. Kedua-duanya betul. Kedua-duanya betul, tidak salah. Kalau gitulah keadaannya, mana keluar tu tak ada maksud lain, tak ada niat lain, dan kerana beriman dengan Allah, percaya kepada Allah, membenarkan Rasul-Rasul, bukan Nabi kita saja, Rasul-Rasul sekalian. Rasul royak lagu tu berlaku, bukan seorang, lagu tu berlaku. Gapo dia hak Tuhan jamin? Tuhan jamin untuk memasukkannya ke dalam syurga. Itu hak Tuhan jamin. Atau mengembalikannya. Kalau tak mati, mana tak mati syahid, balik ke rumah lah, ke rumahnya, tempat hak dia keluar lah. Tidak semesti rumah ni rumah
Rumah maknanya hak dia sendiri. Boleh jadi dia pergi perai, pergi lain, duduk lain. Tempat dia duduk tu lah, keluar daripada situ lah. Tempat yang dia keluar, bukan rumah milik dia ke. Kalau rumah sewa tak jadi misalnya, bukan hak perai kau, tupai kau rumah tu. Bukan gitu. Tak termasuk tu. Dia nak ayat sini, apa-apa mana-mana tempat lah, tidak nanti rumah dia sendiri, tempat dia keluar. Kalau kita kata dia duduk rumah sewa, daripada situlah, dia akan kembalikan ke situ. Rumah sewa dia. Kalau kita kata tempat pangkalan dia, Tuhan akan kembalikan ke pangkalan dia. Dia akan balik situlah kira-kiranya. Jadi tidak semesti keluar ni daripada rumah tu. Rumah tu milik diri pula, tak mesti. Boleh gini ni, nak ayatnya nak mempelbagaikan. Dalam keadaan lagu mana pun serupa je, boleh tu. Tidak mesti rumah sendiri. Daripada pusat kau, kita kata markas kau keluar tu, daripada situ balik situ dulu. Balik situ tu boleh lah, tidak mesti sampai ke rumah dulu. Ada jaminan ni, sampai situ jaminan selalu. Itu dah ayatnya. Sebab kalau kita kata ke rumahnya saja, boleh jadi orang fikir rumah hak sebenar. Tidak ke tempat yang dia keluar darinya. Tak kira lah mana-mana, rumah kau, markah kau, pusat kau, apalah, kita kata pangkalan kau, apa, tak kira. Dia akan balik dengan membawa apa yang diperolehinya, apa saja yang diperolehinya, berupa pahala ataupun ghanimah. Berupa pahala ataupun ghanimah. Berupa pahala, mana kalau tak ada ghanimah, pergi perasaan ni balik, tentu dah boleh pahala. Tuhan bui atas dia awak kelik dalam keadaan boleh pahala. Boleh pahala. Ataupun dapat ghanimah. Dapat ghanimah, boleh juga. Dapat ghanimah. Lepas tu pahala tak boleh kah? Hak nak kalau tu. Dak pahala boleh juga. Pahala boleh juga. Kalau boleh ghanimah saja, tidak dikehendaki lagu tu, mana dia tidak ikhlas tu. Kalau ikhlas mesti boleh pahala. Lepas tu apa kata atau ni? Apa makna atau? Boleh pahala ataupun boleh ghanimah. Mana salah satu je. Kalau tak boleh pahala, boleh ghanimah. Kalau boleh ghanimah, tak boleh pahala. Pas kalau boleh ghanimah, siapa dia naknya? Kalau boleh ghanimah, tak boleh pahala, tak dapat pahala, siapa dia nak? Mana-mana pergi perang, terutamanya sekali dengan Nabi dulu. Di situ. Di situ dia ada perbincangan. Ada perbincangan oleh ulama-ulama di sini. Misalnya kita tengok sini. Kita tengok sini dalam Imam Nawawi dulu. Dia kata, aku jamin untuk memasukkannya ke dalam syurga. Lepas tu dia kata, Qadhi Iyad berkata, boleh jadi maksud Tuhan masuk dalam syurga ni, yang pertamanya Tuhan masuk lalu, pas mati itu masuk lalu dalam syurga. Itu yang pertama. Seperti mana Allah SWT berfirman berhubung dengan orang mati syahid, ahya inda rabbihim yurzaqun. Ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup, diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Dan dalam hadis dia kata arwahus syuhada fil jannah. Ruh orang-orang yang mati syahid dia duduk dalam syurga. Itu yang pertama. Boleh jadi gitu. Boleh jadi juga kata dia maksud di sini, masuk dia tu ke dalam syurga bersama-sama dengan orang-orang yang terdahulu masuk dalam syurga, dan orang yang hampir dengan Allah, tanpa hisab, tanpa kena azab, dan tanpa diambil salah kerana apa-apa dosa dia. Dan syahadah ni, sebab syahadah ni, mati syahid ni mengkifaratkan dosa-dosa dia, seperti mana yang tersebut di dalam hadis yang sahih. Dia kata boleh jadi makna tidak masuk selalu, makna masuk ni masuk esok lah, lepas pada bangkit esok. Lepas pada bangkit tu pada masa tu masuk, tapi masuknya tu sekali dengan orang-orang lebih-lebih lah, muqarrabun, masuk sekali dengan itu. Ataupun kalau dia tidak mati, dia kata, aku mengembalikannya ke tempat tinggal dia, yang mana dia keluar daripada situ, dengan mendapat manalah apa yang diperolehinya, berupa ajrin, pahala, ataupun ghanimatin, ghanimah. Qalu, mereka berkata, yakni para ulama, ini kata Imam Nawawi, maknanya
dia akan mendapat pahala tanpa mendapat ghanimah. Kalau dia tidak mendapat ghanimah, dalam perang itu tak ada ghanimah lah kata, dia akan dapat pahala. Ataupun dia mendapat pahala dan ghanimah kedua-dua sekali jika mereka mendapat ghanimah. Waqilah, ada juga ulama kata au di sini bukan dengan makna atau, tetapi au di sini dengan makna waw. Dengan makna waw, yakni dia akan balik dengan membawa pahala dan ghanimah. Dan ghanimah. Min ajrin wa ghanimatin, gitu maksud dia. Au di situ bukan dengan makna atau, tapi dengan makna dan, makna bawa pahala dan ghanimah. Begini tersebut dengan waw begini, ada di dalam riwayat Abi Dawud, ada dengan waw, min ajrin wa ghanimatin, gitu. Begitu juga dalam Muslim, dalam riwayat Yahya bin Yahya yang selepas ni, dalam riwayat kita ni selepas ni, dengan waw pun ada juga. Wa makna al-hadis, jadi makna hadis ini makna hadis ini apa dia kata, iaitu Allah SWT menjamin kepada orang yang keluar untuk pergi berjihad itu mencapai kebaikan kok mana-mana pun, dia jamin. Sama ada dia mati syahid, kalau mati syahid masuk syurga, itu kebaikannya. Ataupun dia dapat kelip bawa pahala, ataupun dapat kelip juga dengan bawa pahala dan ghanimah. Bawa pahala dan ghanimah. Begitu. Di sini kalau kita perhatikan, nampaknya Imam Nawawi cuba nak mengelaklah daripada kemuskilan itu, sebab takut kita kata ataupun ghanimah, pahala ataupun ghanimah, dua tu. Ada kalanya kan dapat kedua-duanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dapat kedua-duanya, ataupun dia mendapat kedua-duanya. Ini dia sebut dia dapat pahala ataupun ghanimah, ataupun mendapat kedua-duanya. Jadi atau tu apa makna di sini? Takut kita muskil, timbul kemuskilan, maka Imam Nawawi dia kata ada juga pendapat ulama yang mengatakan waw di sini dengan makna apa ni, au di sini dengan makna waw, dan maknanya. Kalau dan, apa maknanya? Dia mengembali, bawa balik kedua-duanya. Ada kan tiga keadaan itu disebut. Kalau kata dua pun, kita nak pakai au ni dengan makna waw. Kalau kita pakai dengan makna waw, pada kedua-duanya dapat. Tidakkah mungkin ada keadaan seseorang itu dia dapat sahaja, hak molek sekalipun, iaitu dia dapat pahala saja. Ini dapat pahala ataupun ghanimah. Kalau dapat ghanimah tak dapat pahala, kalau dapat pahala tak dapat ghanimah, seseorang macam gitu. Tidakkah mungkin? Berdasarkan hadis yang lain memang adalah jelas gitu. Dia menyebutkan mana dapat kedua-duanya. Kalau au gini dapat salah satu, dan kalau salah satu ni dapat ghanimah saja, tu tak molek, menunjukkan dia tidak ikhlas, sebab tu tak dapat pahala. Hak naknya kalau dapat kedua ataupun dapat pahala saja, tak dapat ghanimah. Hak tu hak nak, kalau dapat ghanimah saja tak dapat pahala, itu tak molek, tak ada, tak molek. Sedangkan ayat dia kebaikan ni, baik apa lagu tu? Itu timbul kemuskilannya. Jadi dia nak apa ni, nak menghilangkan kemuskilan itulah dia kata. Ada juga ulama kata au tu dengan makna waw. Tapi kalau kita terima waw, macam tak adil lah jadinya. Mana seseorangnya orang pergi perang tu, bakal dia balik mesti dapat kedua-duanya sekali. Padahal tidak gitu kenyataan. Tidak dapat kedua, kan ada kalanya dapat saja, dapat pahala. Kalau kita kata dengan waw, makna dapat kedua-dua, dan itu makna dan. Dia dapat pahala dan ghanimah. Mesti kau orang yang keluar pergi perang tu dia dapat kedua-duanya? Tak mesti. Kalau kita kata dengan waw, dia akan jadi masalah gitu. Kalau kata dengan au, timbul masalah tadi pula. Sinilah perlu kepada ilmu mantik. Sinilah perlu kepada ilmu mantik. Sebab tu dan Imam Nawawi ni pasal dia tak terima mantik, dia tak terima. Sebab tu dia tak bagi kot tu, dia tak sebut buah tu, kaedah tu. Kaedah mantik tu Imam Nawawi tak sebut.
Dalam apa ni, matan sulam. Sulam ni matan mantik lah, dalam mantik. Sulam munawwarah dia panggil. Syekh Akhdari dia kata begini. Ni dia sebut. Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali. Fabnu as-salah wan nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi an yu'lama. Wal qawlatu al-mashhuratu as-sahihah jawazuhu lisalimil qarihah mumaris as-sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila as-sawabi. Dalam atas sulam kemah tu. Dia kata dalam masalah mantik ni, kata dia khilaf. Khilaf ulama, kita boleh ke belajar guna, ada 3 pendapat, kata dia. Fabnu Salah wan Nawawi harrama. Dia kata Ibnu Salah dan Nawawi, ni Nawawi sebab tu kita sebut Ibnu Salah dan Nawawi, dia kata haram istighal. Yang ni kita menyibukkan diri kita belajar ataupun itulah guna, tak boleh. Harrama. Wa qala qaumun yanbaghi an yu'lama. Hak lain pula kata molek, kata dia belajar molek lah. Termasuklah hak ni hak filosof Islam tu semua guna belaka. Imam Ghazali, Ibn Rushd, kau siapa kau guna belaka. Al-qawlatul masyhuratus sahihah, pendapat hak masyhur, hak betul, kata dia. Dia kata jawazuhu lisalimil qarihah, boleh bagi orang yang bijaksana, orang yang akal dia sempurna, boleh. Mumarisis sunnati wal kitabi, apalagi kalau lah dia tu duduk biasa dengan Quran dan sunnah, tak melepaskan Quran dan sunnah, mengaji juga Quran dan sunnah. Liyahtadi bihi ila sawabi, supaya apa? Perlu tu, betul tu, kata, supaya dapat benda hak betul, supaya dia dapat sampai kepada kesimpulan yang betul. Tu dalam kitab tu dia sebut. Mana dia sebut Imam Nawawi, dalam kitab tu sebut Imam Nawawi memang mengharamkan. Jadi bagi orang yang kata molek tu, dia kata apa? Dia dalam kitab dia juga, dia kata, dia sebut tu, wa ba'du fal mantiqu lil jinani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Tu dia kata mantik ni bagi fikir kan, serupa dengan nahwu bagi lidah lah, kata dia. Kalau pandai nahwu tak salah baca, kalau pandai logik mantik tak salah mikir, gitulah. Dalam kitab tu juga dia sebut. Jadi molek tu fayasimul afkara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Dalam kitab tu, jadi mantik ni dia boleh menyelamatkan fikiran kita daripada kesesatan, daripada tersalah, dan boleh menyingkapkan tabir daripada perkara-perkara, benda-benda yang halus, yang seni-seni, kita boleh faham, kata dia, kalau kita reti ni. Jadi kesimpulannya, dalam ilmu mantik dia ada ni, orang panggil, kalau lagu ni orang panggil qadiyah syartiyah munfasilah. Termasuk di bawah tu. Qadiyah syartiyah ni dia ada 2, muttasilah, munfasilah. Hak ni termasuk bawah munfasilah. Munfasilah tu antara ciri dia ni dia ada 3 macam. Qadiyah mani'atul jam'i wal khulu, orang panggil haqiqiyah. Yang kedua qadiyah mani'atul khulu. Yang ketiga qadiyah mani'atul jam'i. Jadi 3 macam dia ada. Hak ni Nabi SAW guna ni dalam bentuk mani'atul khulu, orang panggil. Itu istilah dia, mani'atul khulu. Kalau kita faham tu kan, pakai tu kan senang, mudah lalu. Benda ni tak jadi masalah, senangnya, moleknya, nampak. Kalau kita pakai ni kaedah mani'atul khulu, bukan mani'atul jam'i wal khulu, bukan mani'atul jam'i, tapi mani'atul khulu. Mani'atul khulu ni lagu mana? Mani'atul khulu mana tak boleh, tak ada, tak mungkin balik tangan saja. Orang yang pergi mati syahid ni, sama ada dia mati syahid. Mati syahid tu apalah tu, kalau dia balik, sama ada dia balik bawa pahala ataupun bawa pahala dan juga ghanimah, kedua-dua. Nak tak ada kedua-dua tu tak boleh. Itu makna mani'atul khulu. Tapi kalau ada kedua-duanya boleh. Gitu. Ada kedua-duanya boleh. Satu saja ada, apa tak apa dah.
Ada kedua-duanya boleh, tak ada kedua-duanya tak boleh. Akal kita tak boleh terima. Misalnya kita kata mani'atul khulu ni, hakim lah biasa kita dengar kan, di mahkamah tu ataupun dalam TV kita aja dengar juga. Dia kata orang ni jika sabit kesalahan, maka dia dikenakan sekian-sekian denda atau penjara atau kedua-duanya sekali. Itu mani'atul khulu tu orang panggil. Mani'atul khulu mana tak boleh terlepas tu. Nak kata dia tak kena kau satu, denda pun tak kena, je pun tidak, tak boleh. Tapi kedua-duanya boleh. Boleh berkumpul kedua-duanya. Begitu. Kedua-duanya boleh berkumpul. Itu orang panggil mani'atul khulu. Mani'atul khulu di dalam hadis yang lain seperti Nabi SAW kata, perbandingan orang yang bersahabat, berkawan dengan orang yang baik ni lagu mana perbandingan dia? Seperti orang yang duduk dekat orang jual air wangi. Orang jual air wangi. Sama ada dia kata yuhdhiyahu, imma an yuhdhiyahu, sama ada orang tu akan beri ke dia, ataupun tabta'a minhu, kau dapat beli daripada dia, ataupun kalau tidak kau dapat baunya. Ketiga-tiga tu boleh jadi, boleh berlaku tu. Kita bau pun bau, kita beli pun boleh beli, dia beri pun boleh juga jadi, ataupun salah satu boleh jadi. Ada nak kata tak dapat ke satu tiga ni dah. Maknanya tetap ada faedah baik dengan orang baik ni. Tetap ada faedah. Kalau berkawan dengan orang yang tidak baik pula, seperti orang yang tukar besi tu pula. Dia perbandingan kan gitu. Kita tengok dalam hadis tu. Jadi di situ dia gunakan mani'atul khulu, orang panggil. Mani'atul khulu ni sekurang-kurangnya yang disebut itu satu ada. Tak boleh tak ada langsung. Khulu tu tak ada tu tak boleh. Ada belakang yang disebut boleh. Ada belakang boleh. Tak ada tak boleh. Sekurang-kurangnya satu kena ada. Jadi dia tidak menghalang daripada nak himpun sekali. Itu mani'atul khulu orang panggil. Malah ni kecek mantik sikit lah. Kalau mani'atul jam'i wal khulu lain cerita. Mani'atul jam'i wal khulu dalam hadis ni ada. Mani'atul jam'i wal khulu orang panggil hakikiyah. Nabi SAW kata Tuhan jamin sama ada memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya ke tempat tinggal dia. Atau kalau dia dapat syurga, makna dia mati, dia nak balik lagu mana? Kalau dia boleh balik, makna dia tidak mati syahid. Salah satu daripada dua, salah satu. Kedua-duanya nak berhimpun tak boleh. Sini. Ini orang panggil mani'atul jam'i wal khulu. Kalau lah Imam Nawawi tu terima dah, dia sebut dia tak terima. Sebab apa? Dalam kitab tu dia sebut fa ibnus Salah wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi an yu'lama. Imam Nawawi tak terima. Dia kata haram belajar mantik. Tapi tadi seperti kita baca tadi lah, kebanyakan ulama kata tak boleh. Kalau baca saat ni apa salahnya? Bermolek baru tu, faham molek tu. Hak ni Tuhan memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya ke tempat tinggal. Ini bukan mani'atul khulu. Ini mani'atul jam'i wal khulu. Mani'atul jam'i wal khulu ni. Hak yang kedua tadi, pahala ataupun ghanimah tadi, mani'atul khulu. Sini juga ada. Cuba kalau kita faham gitu. Tak payahlah takwil au tu dengan makna waw pula. Tak payah. Au tu boleh pakai. Tapi di sini dengan makna ni. Di sini dengan makna ni. Kan senang? Mani'atul jam'i tak boleh nak himpun, tak boleh. Kedua-duanya nak ada setepat tu tak boleh. Tapi kedua-duanya tak ada boleh. Kedua-duanya tak ada. Jadi kita kata kitab ni kitab ni kalau tidak warna putih, hitam. Salah satu daripadanya boleh terima ada. Nak ada kedua-duanya atas setepak lah, setepak. Jangan hitam sini putih sini tak kira tu. Tu dalam mantik dia ada bak dia lah, faham tu pula. Di mana atas setepak. Kalau satu benda tu kita kata satu benda ni putih ni, kertas ni ataupun hitam, kita nak faham ke mana? Kita nak kata putih dengan hitam dalam satu masa di satu tempat tak boleh. Sebab mani'atul jam'i, tak boleh berkumpul kedua-duanya, itu mustahil. Tetapi kedua-duanya nak tak ada boleh. Itu kertas tu merah.
Kertas tu merah kau, misalnya kita kata boleh. Benda ni kalau tidak undang-undang terima, tidak undang-undang terima mandi kita kata. Kalau tidak terima mandi, kuih lain boleh. Gitu. Tapi kalau nak atas hak dua tu salah satu. Nak kedua-duanya tak boleh. Kalau sudah jadi undang-undang tidak terima mandi dah lah. Begitulah. Jadi hak ni pun penting tu. Kita faham mantik tu. Misalnya ada dengan tak ada. Tak boleh berimpun sekali. Ada dengan tak ada. Hidup dengan mati boleh berimpun. Mani'atul jam'i tu. Kalau dia hidup tidak mati, kalau dia mati tidak hidup. Tak secara lah hidup cara agama tu bab lain hidup ni biasa ni. Kita faham ni. Tak boleh. Tuhan tu kita nak kata dia mendengar kau tuli. Kena terima salah satu. Nak tak ada kedua tak boleh. Kena ada. Kurang kalau tak ada kedua. Sebab tak mendengar tak boleh. Tuhan kata dah, innallaha sami'un basir. Hak tak adanya tuli. Tak ada tak boleh berimpun. Itu dia. Tak boleh berimpun. Salah satu. Itu orang panggil mani'atul jam'i wal khulu. Mani'atul jam'i wal khulu. Hidup dengan mati, ada dengan tak ada, tak boleh berimpun. Biasa. Kalau ada ni tak ada ni. Begitu. Banyaklah benda yang mustahaknya kita faham hak ni. Kalau tidak payah. Banyak perkara lah kalau jumpa dalam hadis. Sebab tu kalau kita tengok setengah-setengah syarah hadis tu, kalau kita tidak belajar mantik, kita tak akan faham. Dia kata dalam di sini ada tardid ala sabili man'il khulu, kata dia. Au di sini dengan mengandungi makna man'il khulu. Faham selalu ada orang ngaji. Kalau orang tak faham, gap dia pula man'il khulu. Banyak dalam kitab-kitab hadis dia ada sebut benda-benda gini. Itulah penting belajar benda-benda ni orang panggil ilmu alat belaka. Ilmu alat belaka. Sebab itulah kita di Darul Kautsar ke apa belajar. Tak boleh tak belajar. Banyak faedah dia tu. Banyak faedah dia. Tetapi orang-orang setengah-setengah ahlul hadis dia tak sih. Termasuklah Imam Nawawi dan tok guru dia Ibnu Salah tu tak sih. Tak sih kena sebab tadi rohak lah. Padahalnya boleh. Pada mana al-khulu. Tak apalah tu. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, tidak luka seseorang itu fi sabilillah melainkan pada hari kiamat nanti. Luka dia tu mari serupa asal tu. Warnanya adalah warna darah, tetapi baunya adalah bau kasturi. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, Nabi SAW kata, kalaulah tidak kerana aku takut akan menyusahkan orang-orang Islam, menyedihkan mereka sangat, aku tak pergi sekali dengan mana-mana pasukan tentera yang keluar untuk pergi perang. Aku akan pergi sekali. Aku tidak akan ketinggalan di belakang. Itu makna qa'adtu khilafah atau takhallaftu, mana tinggal di belakang. Mana aku akan pergi sekali lah. Bapa yang tak pergi semua tu Nabi tu tak pergi semua. Ada kalanya dalam setengah-setengah peperangan tu dia tak pergi. Tu apa? Sebabnya kalau dia pergi, ada ramai lagi orang tak boleh pergi. Dia mau tu sedih. Sahabat ni lagu tu. Hak buat munafik baru kena. Tak pergi. Kalau sahabat tidak gitu, dia tak boleh pergi tu jerit lah. Menangis mereka. Tak boleh pergi perang tu jerit. Tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dalam Quran pun sebut. Kamu tengok mata mereka tu mengalir air mata. Pasal apa tak boleh nak pergi perang? Nak beri kelengkapan perang pun tak boleh juga orang. Sesak. Jadi sedih. Ni keadaan sahabat. Dia kata kalau aku tidak fikir waktu lah, takut waktu, aku pergi sama. Tapi bila Nabi tak pergi tu, sahabat kata Nabi pun tak pergi juga. Jadi lega lah hati, terhibur sikit. Sebab itulah bagi kita, kita kata apa yang berlaku kepada Nabi SAW setengah-setengah tu, setengah-setengah tu untuk menghiburkan kita, menenangkan hati kita umat dia. Misalnya berlaku beberapa kali Nabi SAW semaya di luar waktu dia. Dia suruh jaga benar waktu, Tuhan pun suruh jaga waktu, tetapi terlepas juga ada beberapa kali. Untuk apa? Supaya saat ni lah, kalau tak berat benar, benda ni benda nak hari kali, 5 kali sehari semaya-semaya, takkan tak ada ketika terlepas.
Hak mana terlepas tu kalau tak pernah berlaku kepada Nabi kan, sedih. Sedih. Dia akan merasa sedih, maknanya tak sempurna dalam kita. Ni kalau Nabi sendiri pun pernah berlaku, maknanya benda ni bukanlah benda berat benar. Tapi kalau berzina tak pernah berlaku, Nabi curi kau tak pernah berlaku, tak mungkin berlaku. Sekat kecil berdiri, lagu-lagu tu adalah sambil berdiri tu boleh. Mana ada kemudahan untuk kita. Sekat terlepas semaya daripada waktu ada lagi. Ada banyaklah perkara-perkara yang seumpama itu sebenarnya hikmat dia, dari segi hikmatnya untuk menenangkan umat dia supaya tidak sedih sangat. Macam di sinilah. Sebab tu dia tak pergi. Kalau nak kira hak sebenarnya, kata dia, dia nak benar lah. Kalau pergi perang tu, lepas tu mati, lepas tu perang, lepas tu mati pula, perang pula beberapa kali, hidup mati pun nak ayatnya lebih benar ni, mati syahid, perang fisabilillah. Tapi tak ada arah lah, tak ada kemudahan. Kemudahan tu yang kenderaan ke apa tak ada. Jadi tak boleh nak menyiapkan lah pasukan yang ramai, tak boleh. Mana Nabi SAW berdasarkan di sini, dia tak bui orang pergi perang. Sebab tu dia kena ada pemimpin hak cerdik lagu ni. Kalau lah, sebab tu Imam Muslim dia mari selepas daripada bab pemerintahan, kepimpinan, pemimpin, bab tu Nabi SAW tengok, ni hak betul. Tak ada senjata dia tak pergi perang, tak pergi perang. Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Mereka tu mari, Nabi SAW kata tak ada, tak boleh, senjata tak ada, kuda tak ada, tak boleh pergi, tak pergi. Itulah ayat yang kita baca tadi sampai balik menangis tu. Maknanya dia tidak boleh pergi tak tu kali. Itu kalau ada pemimpin, ketua yang bijaksana, dia kena lagu tu lah. Ada juga ketua tidak bijaksana, tahu dah tak erak, pergi juga, pergi serai tak tu kali, mati saja lagu tu. Tak boleh, tak cukup persediaan. Dia tak boleh. Lepas tu pergi pula ceroboh tak tu kalu. Pergi ceroboh, balap oleh kau misalnya, pergi ceroboh kuil kau misalnya, tak ada pasal lah kau tu, tak ada pasal. Sebab apa? Dalam negara Islam tak boleh ada kuil kau. Kalau kita sendiri meretoh Islam betul, tak boleh kau. Dia nak pergi ceroboh, tu tak kena lah. Anak buah ni mati, mati saja. Lepas tu kata syahid dah. Syahid ni payah. Sebab tu dia kata wallahu a'lam, Tuhan maha tahu siapa. Dia kena ikut betul-betul cara Nabi itulah, barulah betul. Lepas tu hal lagi lebih kurang tu jugalah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW katanya, tidak luka siapa-siapa di jalan Allah, dan Allah maha tahu tentang siapa hak luka di jalan dia. Tidak kata luka pergi perang tu fisabilillah lalu, kalau mati syahid lalu, hakikat dia tak juga. Cuba pada dari segi zahirnya, bila dia orang Islam perang gitu, mati sebagai mati syahid lah. Hukum dia tu, hukum zahir dunia tu kita buat lah. Tidak mandikan dia, tidak semayangkan dia, gitulah. Tapi hakikat dia tu, hak mati syahid ni, tak tahu lagi lagu mana, niat dia tu lagu mana. Sebab tu dia kata Allahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi. Allah maha tahu siapa hak luka di jalan dia. Kalau betul-betul, maka pada hari kiamat nanti dia akan mari pergi bangkit dalam keadaan luka dia tu menyemburkan ataupun memancutkan darah. Warna dia tu warna darah, dan bau dia tu bau kasturi. Bau dia tu adalah bau kasturi. Apa tu? Nak suruh orang tengoklah, orang tengok belakang. Pelik. Dia banyak di pada mahsyar tu Tuhan akan tunjuk sesuai dengan amalan kita dalam dunia. Sesuai dengan amalan kita dalam dunia. Kalau dalam dunia tu bimbangnya lah, makan saya esok bangun main daun teruk pula. Pasal dia biasa main tu, celak-celak mata tu gitu, jendera apa dengan hak tu. Tu bimbangnya. Sebab banyak dia buat. Itu contoh, bukan makna sekadar hak disebut tu saja. Lain-lain pun kira-kiranya gitulah. Kalau orang mati syahid gini, dia akan nampak hak mana-mana semaya, ambil air semaya tu cerah, nampak segala anggota dia ni.
Ghurram muhajjalin min atharil wudu. Nabi SAW kata. Dia kenal lagu mana? Kenal lagu tu saya. Ada tanda dia. Benda sabarlah. Muka tak basuh sini. Jadi berseri-seri wajah dan anggota-anggota wudu. Tu berbeza daripada orang lain. Ni pok-pok kita. Tahu. Ni pun lagu tu lah. Kalau dalam dunia mungkin orang jijik, mungkin mengerikan, mungkin menakutkan mati ni. Seperti ikan ni. Mati, sakit, gelepar, meraung. Kita kata boleh berlaku. Tetapi saya esok kelebihan dia tu Tuhan tunjuk. Ni. Ni hasil dia. Warna dia tu warna kasturi. Yang dia tidak serupa bau hak asal. Iaitu bau yang kita kata apa dia? Hanya tidak lagu tu. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah lagi, dia sebut beberapa hadis. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap luka yang orang Islam tu kena ataupun mengalaminya fi sabilillah, dia akan ada lagu tu lah, mana akan bangkit lagu tu. Seperti ketika dia tu ditikam, maknanya bersembur darah lah. Cuma lafaz saja berbeza dengan hak tadi, makna dia tu sama. Warna dia tu warna darah, wal arf. Tadi rih dia sebut. Sama lah maksud dia. Bau dia tu bau kasturi. Lepas tu dia sebut tadi juga, kalaulah tidak kerana aku ni takut akan menyusahkan orang-orang mukmin. Orang mukmin tadi orang muslim. Tu dia beza dia sikit-sikit. Kalau tidak takut aku ni menyusahkan orang muslim, ni kalau tidak takut aku ni akan menyusahkan orang-orang mukmin, aku pergi semua lah perang. Tak akan tak pergi lah. Seakan tak pergi. Tapi buat tak ada sanilah kelengkapan ke apa tu. Kalau aku pergi, orang lain-lain dia akan sedih. Tu jiwa sahabat-sahabat ni. Tu yang Islam tu cepat naik berkembangnya. Pasal apa? Jiwa dia lagu tu. Sebab kalau kita perhati ciri-ciri, sifat-sifat, gambaran sahabat ni kan memang istimewa. Kalau lah mana-mana masyarakat, mana-mana bangsa, mana-mana puak umat, lagu ni dia akan naik sebentar. Dia akan naik dalam masa yang sebentar. Tapi kalau tak ada ni, ialah banyaklah perkaranya. Kalau tak ada ni, tu semangat tu, tak takut mati. Perjuangan tu bukan fikir diri sendiri, fikir untuk umat, orang kemudian. Penat pun tak apa, sakit pun tak apa. Pasal apa? Pahala Allah Subhanahu Wa Taala menanti. Dan senang orang kemudian. Senang. Dan mereka pun tidak akan senang hati juga kalau duduk balik belakang aku. Mana mereka tu tak pergi, aku pergi. Mereka tak boleh ikut serta. Jadi mereka pun jadi tak sukalah, tak senang hati. La tatibu anfusuhum. Tidak senang hati. Ni pun lagu tu juga lebih kurang ni. Ada yang lebih kurangnya. Ni apa ni? Aghzu fi sabilillah fa uqtalu thumma aghzu fa uqtalu. Ni pula dalam riwayat ni pula dia kata aku nak sangat, suka sangat kalau aku mati, dibunuh fi sabilillah, kemudian dihidupkan. Disebut gitu, lafaz saja beza. Lepas tu mati pun nak perang. Mati tu mati perang. Mati perang. Bukan mati saja gitu. Bukan mati saja gitu. Sebab itulah orang kafir takut benar ke orang Islam. Bila-bila pun, kalau selagi ada semangat ni, tak secara lah betul setara mana, kau tak betul, kau tak secara lah. Tapi kalau ada dalam fikiran dia orang Islam ni sanggup mati, dia tak takut mati. Dia akan takut mana-mana pun. Dia akan takut. Sebab apa? Suka main. Kalau kita tengok orang Indonesia tu pun lemah dah. Tak secara lah betul setara mana tak betul, dia tak secara tu. Tapi kerana Islam dah kira-kira tu sahih. Kerana Islam. Tak ada kerana peribadi dia. Kalau nak bunuh tu, ada kata bunuh cara Islam, pancung. Tak usah bedil. Pada bedil tu nak tutup muka, tak payah tutup. Tengok. Lemah main lagu tu orang kafir. Sebab tu kita tengok mana-mana kan, hak orang panggil pengebom berani mati tu. Hak ramanya Islam. Ada juga Tamil tu, ada juga tapi tidaklah gini moh ni seluruh dunia. Ada semangat jihad tu masih ada.
Kalau ada, payah dia nak menguasai. Dan kalau dia duk tekan lagi, cari pasal. Sebab itulah daripada dulu lagi, masa kita kecil-kecil lagi, orang kata zaman ni zaman kebangkitan Islam. Mana kau nak bangkit ni, kau kena tekan memang lagu tu. Dia sifat Islam. Mana kau cepat dia naik. Kita tengoklah di Palestin, di mana kan, tak takut mati. Di Afghanistan kau misalnya, tak takut mati. Dah kalau fikir, aku ni kau mana-mana pun tua dah, tak tahu bila nak mati. Baiklah aku bakal bogeng mati. Aku seorang mati, dia mati. Kadang-kadang orang ni kadang mak tak ada, ayah tak ada, mati depan mata orang buat nyaya. Orang lagu ni dia kata aku, kalau aku mati dia 5 orang tak apa dah, 2 orang 3 orang tak apa dah. Bukan senang nak boleh dapat tu. Orang nak pergi perang pun nak suruh mati jugalah. Dah tak ada peluang. Pakar kat pergi tengah-tengah tu kan, mati. Jual dah tu, perang dah tu. Hak tino, hak perempuan ke apa pun, apa yang tak takut. Di Chechnya, di Bosnia, di mana, kuat bukan main perang. Dengan sebab tekan Islam ditekan, barulah orang Islam tahu, wah ada saudara kita orang putih juga, orang Islam. Baru tahu, kalau tidak tak tahu. Orang ramai ni, kau semangat, kau naik angin belakang. Orang tak kira bangsa, tak kenal bangsa ni. Dia kalau ada hak ni, Islam tak akan jatuh. Islam tak akan jatuh kalau ada semangat ni. Cumanya kena betul lah sikit. Mungkin ada hak tak betul, tak apa tepat tu, kena ikut biar tepat. Biar tepat. Mudah-mudahan kalau salah silap sikit sebanyak pun Tuhan ampun lah. Gitulah kita harap. Tapi kalau lebih tepat lagi, lebih istimewa lagi. Sebab nak lawan dengan senjata tak ada, tak urut kita. Buat masalah ni, kecuali lah orang kita akan lebih dari segitu juga supaya dengan orang kafir, sekurang-kurangnya barulah kira senjata biasa, cara biasa. Kalau tidak kat lagu ni, orang nak lagu mana? Bayangkan supaya Palestin ni nak lagu mana? Lepas tu dia kata, kalaulah aku tidak takut akan menyusahkan umat, tentu ahbab tu tadi, waditu, lafaz saja berbeza, maksud dia sama. Lepas tu kelebihan mati syahid fi sabilillah. Kelebihan mati syahid fi sabilillah. Dia nak ayat sini tak ada manusia ni hak mana mati dia sudah dapat dah balasan di akhirat, lepas tu nak balik lagi ke dunia. Walaupun dapat seluruh dunia, nak balik tak ada. Nak ayat manusia ni dia dapat kelebihan akhirat tu, pahala akhirat tu. Kalau Tuhan tanya nak balik mari dalam dunia, mu dapat sembuti dunia. Tak sih. Kecuali hak mati syahid. Hak mati syahid, hak ni nak balik mari ke dalam dunia. Tapi nak balik mari pun bukan mari nak seronok-seronok, nak mati syahid. Tu kelebihan mati syahid. Hak ni dia bercita-cita. Bahkan ada dalam hadis Tirmizi dan banyak lagi kita hadis yang lain disebutkan, Tuhan tanya ahli syurga nak ke dia lagi. Semua tu kata tak ada, dia nak ke apa lagi? Mati belakang, debui belakang. Tanya semacam nak lah. Kalau lagu tu nak 10 kali mari dalam dunia, nak mati syahid semula. Tuhan kata tak boleh dah kata. Tu nak ayatnya. Kelebihan hak mati syahid. Nak ahli syurga tu nak mari dalam dunia. Tapi kalau sebab lain tak sih mari dalam dunia, tak sih. Sebab orang kadang-kadang balahnya matinya dalam dunia ni kerana tu, tak sih. Semua tak ada, kecuali yang mati syahid. Kalau nak ada, itu maksud dia. Ni di sini pun dia ada sebut, dia bercita-cita ataupun berharap akan kembali dan terbunuh 10 kali. Sini pun ada lafaz dia berbeza lah dengan dalam Tirmizi ke pun. Sebab apa? Sebab dia nampak karamah, kemuliaan orang yang mati syahid ni di sisi Allah sangat istimewa, sangat lebih. Lepas tu ada sahabat tanya Nabi SAW, adakah amalan yang boleh menyamai ijab? Nabi kata tak ada. Kamu tak akan mampu. Tanya lagi, 3 kali tanya. Nabi SAW kata, kalau nak ada pun lagu ni lah. Kalau nak ada,
Hak serupa dengan orang yang berjihad, tak mesti mati syahid lagi. Keluar berjihad. Katakanlah kalau dia keluar sebulan berjihad, mu tak berhenti puasa, tak berhenti semayang, bangun semayang tengah malam, tak berhenti mengikut taat kepada perintah ayat-ayat Allah, tak berhenti, tak penat, tak letih, tak berehat, siapa balik? Boleh kan? Tak berhenti, boleh tak? Itu sebab dia kata tak boleh. Kamu tak akan dapat menyamai orang yang mati syahid tu. Bukan mati syahid, orang yang keluar fisabilillah, berjihad fisabilillah. Kalau dia mati syahid lagilah. Tak boleh, bukan serupa ni, tak sama ni dengan orang yang keluar. Lepas tu dia balik pula. Dalam masa dia keluar tu dia tidak semaya sokmo, dia tidak puasa sokmo. Adalah dia duk berjaga lah, duk berkawal, duk gitu-gitu je. Hak pergi perang saat ni. Tapi hak ni tak berhenti buat ibadah, pun tak akan sama. Boleh kau dulu buat lagu tu? Dia kalau tak boleh, mana tak boleh. Tak ada jalan lah, kena pergi perang jugalah maknanya, kalau nak dapat kelebihan tu. Lepas tu seterusnya, ni Nu'man bin Bashir meriwayatkan, dia kata duduk balah bahar. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Sahabat-sahabat ataupun tabi'in, orang tu kata dengan kepala buat kebajikan kepada orang-orang pergi haji ni, minum air ke dia banyak dah pahala. Dia kata kalau tu tak peduli dah, tak cara dah lain, biarlah. Gua besar pahala ni tak ada dah lepas pada Islam kat nak buat ni selain daripada hak fardu lah, tak kira hak fardu tu. Selain daripada hak fardu kat nak jaga ni. Hak lain pun nak kata ada. Dia kalau lepas Islam selain hak fardu lah, tak ayat dah hak fardu. Dia nak memakmurkan Masjidil Haram. Memakmurkan Masjidil Haram ni lagu mana? Nak pasal lapu, bubur lapu, bui kapek dalam Masjidil Haram tu besar tu pahala tu. Nak buih tu. Tak ada dah hak lain. Berasa lebih benar. Hak seorang lagi pula kata jihad paling lebih tak boleh nak lawan, kata dia. Sayyidina Umar apa tu? Boleh duk bahar derah sorok sini dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kata dia. Dia pun raya. Ni hadis ringkas ni pernah berlaku pada hari Jumaat, kata dia. Bila selesai sembahyang Jumaat, aku masuk jumpa dengan Nabi, kata dia. Aku bertanya dia lah, kamu duduk bahan ni lah. Aku tanya, apa mana lebih? Dia kata, aku tanya dia tentang kamu duduk pertikaikan ni lah. Maka Allah SWT menurunkan ayat, aja'altum siqayatal hajj. Maknanya kamu tak boleh samakan, tak boleh. Padahal hak ni berkenaan dengan orang-orang kafir musyrikin. Tapi ulama-ulama kadang-kadang dia kata, sebab tu kita kena faham istilah. Dia kata ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tu. Turun tu makna sesuai juga. Boleh juga umum ayat itu dipakai untuk makna ni. Walaupun asalnya ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang kafir musyrikin tu. Dia duduk cara Masjidil Haram, dia berasa lebih benar lah. Dia duduk minum air zam-zam ke orang, dia berasa dia lebih benar lah. Lepas tu dia tidak tahu dia duduk melawan Allah dan Rasul tu. Dia tak khabar hak tu, menghapuskan segala-galanya, sia-sia saja. Kalau katakanlah hak tu besar, tidak sama. Itu asalnya ayat itu berkenaan dengan demo tu. Tapi kadang-kadang dalam kitab hadis ni sebut Allah SWT menurunkan, bukan makna turun sengati. Nabi SAW baca ayat tu pula. Sebab nuzul dia hak asalnya hak lain, tapi oleh kerana ni masuk dalam umum makna dia, boleh juga kita guna ayat ini untuk menyelesaikan pertikaian tadi. Tu dah ayatnya. Tak sama lah. Orang kafir lagi tak sama. Kalau Islam pun tak sama ni. Hak mana pergi berjihad, hak tu hak lebih. Lepas tu fadlil ghadwah war rawhah fi sabilillah. Sekat tu. Wallahu a'lam.